Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. حضرين حضرات مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala makruhat, segala perkara yang tak diingini dunia dan juga akhirat. Jadi pada pagi ini kita menyambung bacaan kitab Mafatihul Khair wal Barakat. Mafatihul Khairat wal Barakat, segala kunci-kunci segala kebaikan dan segala keberkatan. Dan kita sampai masih lagi ya dalam perbincangan berkenaan dengan as-sabil ilal qanaah, jalan untuk kita mencapai sikap qanaah. Yang mana sikap ni adalah sikap yang boleh membawa kita kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala, kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, seterusnya mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kesembilannya dikatakan di sini sabil ilal qanaah, jalan untuk kita mendapat sifat qanaah ini, iaitu al-ilmu, iaitu kita mengetahui, ada pengetahuan dalam diri kita bi anna aqibatal ghina syarrun, bahawa kesudahan bagi kekayaan itu, kemewahan itu, kesudahan bagi kemewahan itu adalah syarrun wa balun ala sahihi, menjadi keburukan dan musibah, bencana ke atas orang yang memilikinya, apabila idza lam yakun al-iktisab was-sarf minhu bit-turuq asy-syar'iyyah al-masyru'ah. Jadi akan jadi keburukan dan kehinaan dan musibah, bencana bagi orang yang apabila usaha dia mengumpulkan harta dengan cara yang tak disyariatkan. Sepertinya ada menipu, mencuri, mendapat keuntungan dengan membayar rasuah, kan? Dia nak dapat tender projek tertentu, dia bayar rasuah. Ini berlaku, kan, yang kita dengar daripada sebagian orang, kan. Jadi gitulah, maknanya duit haram yang diusahakan tadi tak boleh dia nak makan lah. Kalau dia dah belajar, dia dah tahu bahawa hasil usaha dia selama ni adalah hasil usaha yang haram, maka tak boleh bagi dia mengambil, itu bukan hak dia. Dia kena keluarkan, bagi pada orang lain, kan? Bukan hak dia. Pergi cari orang miskin, berikan segala untung yang dia dapat tadi. Jadi maknanya ini bukan benda yang mudah ya. Ini dia berkaitan dengan jiwa dan perasaan kita lah, sayang kita kepada harta benda tadi, kan. Maknanya jangan kita ingat bahawa setakat kita istighfar, taubat macam tu saja, berlepas macam tu. Tak, dia mesti keluarkan harta yang haram tu daripada pemilikan kita, kerana dia bukan milik kita. Contohnya orang yang mendapat projek tentu juta-juta dengan membayar rasuah ribuan ringgit ataupun 1 juta ringgit, dia dapat projek 14 juta umpamanya. Jadi maknanya apa yang dia dapat itu adalah keuntungan yang haram lah, yang tidak ada keberkatan padanya. Sebab tu bila dia duit banyak pun dia tak berasa nak buat ibadat dengan duit tersebut, sebab Allah tak dorongkan dia untuk beribadah dengan harta yang haram. Lebih baik kita hidup dalam keadaan biasa, kais pagi kais petang, tapi kita tidak makan sesuatu yang haram, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. Jadi maknanya jalan untuk mencapai sifat qanaah itu adalah mengetahui bahawa kesudahan bagi kekayaan adalah keburukan dan kemusnahan ataupun penyesalan bagi orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang haram. Begitu juga orang yang membelajarkan harta dari jalan yang haram, kan, bituruq, kan, maknanya idza lam yakun as-sarfu minhu bituruq al-masyru'ah, dengan cara dia membelajarkan dengan tidak dengan cara yang syariat lah, tidak cara yang halal, gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergerak, kan, dua kaki anak Adam, hatta yus'ala, sehinggalah dia ditanya daripada umurnya, an umrihi, sehingga ditanya tentang umurnya,
fima afnahu, pada apa yang dia telah habiskan umurnya. Maksudnya apa yang kita telah habiskan masa lepas kita untuk kita pergi ke alam yang seterusnya. Kan? Dan apa yang telah kita lakukan semasa umur kita yang lepas ini? Adakah kebaikannya banyak atau keburukannya banyak? Akan disoal. Kan? Tentang umur yang telah kita habisi. Wa an ilmihi, dan kita akan ditanya tentang pengetahuan kita, tentang ilmu kita, fi ma fa'ala fihi, apa yang kita laksanakan pada ilmu tersebut. Kan, kalau kita mengetahui tapi kita masih tetap melanggar ilmu kita tadi, kita menyanggahi ilmu kita, maka itu jadi musibah bagi kita lah. Kan, kabura maqta' 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Cakap lain buat lain kan. Pengetahuan dia lain tapi perbuatan dia lain. Menyalahi pengetahuan dia. Ini satu musibah dan satu perkara yang membahayakan kita lah di alam seterusnya, ataupun sama ada di alam dunia atau alam akhirat. Dan akan ditanya tentang wa'an malihi min aina iktasabahu, dan akan ditanya tentang harta kita, daripada mana harta itu kita usahakan. Daripada mana harta itu kita dapatkan dia, kita kumpulkan dia, adalah dengan cara yang haram, dengan menipu dan sebagainya, makan harta orang tanpa kebenaran, dengan cara yang batil, makan harta pusaka, contohnya ada harta pusaka yang kita warisi daripada mak ayah kita, dan kita ada sekutu-sekutu yang lain, itu ada beradik kita tapi kita tak bagi kepada mereka, kita guna kita seorang saja. Kan? Ini juga satu musibah dan satu masalah sama ada di dunia ataupun di akhirat. Siapa yang berlaku benda dia kepada diri dia, maka dia segeralah bertaubat dan kembalikan kepada yang berhak akan haknya. Begitu. Baik, wa fi ma anfaqah, dan dia akan ditanya tentang harta kita, ke mana kita nafkahkan harta tersebut. Adakah di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun di jalan hawa nafsu kita? Maka tengoklah. Wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang jisimnya, jasadnya, pada apa yang kita telah habiskan tubuh badan kita, kekuatan tenaga kita ni kepada mana kita lakukan, kita usahakan dia. Kan? Tentang jisim kita, pada apa yang kita telah maknanya kerahkan dia untuk lakukan perkara yang tertentu sebelum ni kan. Akan ditanya di akhirat, nantilah tidak akan bergerak kaki kita ni, sehingga kita akan ditanya tentang beberapa perkara ni lah. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan kita. 4 perkara kan. 4 perkara ni akan ditanya pada kita. Lepas tu barulah kita tahu selamat ataupun tak selamat. Baik. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dan dia kata hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Sahihah. Kemudian fa mushkilatul mal, kan, muskilah harta ni, kan, anna al-hisaba alaihi min jihatain. Jadi dalam urusan harta, hisab di akhirat nanti, perhitungan kan ke atas harta tersebut daripada 2 sudut. Min jihatain ni daripada 2 sudut. Jihatul iktisab, kan, maksudnya dari sudut dari mana kita usahakan harta tersebut, dari mana kita dapatkan harta tersebut yang kita kumpulkan selama ni dalam akaun kita, dalam dalam simpanan kita, dalam peti kita, di rumah kita, dalam poket kita, daripada mana kita usahakan harta tersebut, akan disoal. Kan? Thumma jihatul infaq, kemudian kemudian daripada sudut kita nafkahkan, ke arah mana kita nafkahkan harta tersebut, kita gunakan dia, kita habiskan dia ke mana? Adakah fisabilillah ataupun jalan berfoya-foya, jalan keseronokan, ataupun jalan benda yang haram dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya di situlah kita kena tepuk dada, tanyalah iman kita masing-masing kan. Tanyalah ilmu dan iman kita masing-masing. Semoga Allah Ta'ala mendorong kita kepada taufik dan hidayahnya lah. وهذا ما يجعل تبعته عظيمة وعاقبته وخيمة. Inilah yang akan menjadikan apa yang selepas itu menjadi satu yang amat besar, dan kesudahan yang menakutkan, ataupun kesudahan yang menyakitkan, yang menyebabkan penyesalan kesudahannya. Okay. Jadi maknanya dari sudut kita usahakan, dari sudut kita nafkahkan harta itu mana, di sudut mana, kalau baik dapatlah baik, maka kalau buruk dapatlah buruk. Itulah dia hakikat dia. Illa man ittaqallaha fihi.
Jadi mana orang yang akan selamat pada harta dia ialah orang yang bertakwa kepada Allah pada hartanya. Itu dia cari dengan cara yang halal, kemudian dinafkahkan dalam kepada cara yang halal, kan? Wara'a maknanya orang yang bertakwa kepada Allah dan meraihkan, menjaga segala hurumatihi, segala kesuciannya, kan? Segala perkara yang mesti dia laksanakan, sama ada pada usaha mengumpulkan harta ataupun menafkahkan hartanya. Mestilah cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak perlu nak agresif nak jadi kaya lah, kan, dengan cara yang memudaratkan agama kita dan diri kita di masa akan datang, kan. Jadi kaya macam mana kita pun, kita bukan makan lebih daripada orang biasa pun, kan. Kerana kita dan orang lain, orang miskin dan orang kaya ada sudut pemakanan, maknanya kan, kesihatan kena jaga macam tu juga. Orang kaya dia kena juga jaga kesihatan dia, orang miskin pun kena jaga juga kesihatan dia, kan. Tidak boleh makan sesuatu yang memudaratkan diri, makan berlebihan, makan yang banyak perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat pada tubuh badan. Ya, samalah orang miskin dan kaya, kan. Jadi begitu. Jadi apa yang membezakan antara miskin dan kaya tadi? Ialah kepuasan, itu je lah, kepuasan. Sebab dia tahu dia memiliki harta sekian-sekian banyak, kan. Cuma ada sudut pakaian mungkinlah dia boleh berlebihan, kan, boleh pakai baju yang mahal-mahal, kasut yang mahal-mahal, kemudian kenderaan yang mahal, kan, yang kita kata safety-nya hebat dan sebagainya. Begitu. Itu ya sudut beza. Ada pun sudut makan, berapa ringgit je dia nak makan pun, kan. Tak habis pun, sarapan tak habis pun 2-30 ringgit, kan. Mungkin kalau kat hotel-hotel besar-besar tu mungkinlah sarapan pun 200-300 kot, mungkinlah, ya. Tapi makan bukan macam mana pun. Seperti mana makan, kadang-kadang makan dekat tepi jalan tu lagi sedap mungkin, kan. Itu cerita dia. Kemudian ثم ليتفكر في أنه, kemudian hendaklah dia berfikir, liyatafakkar fi annahu kullama takhaffafa min hadzal mal, kan. Seseorang itu dia bila fikir bahawa dia ni lagi sikit harta dia, kan, wa kana aqal, dan harta dia sikit, kan, dia ringan, mana harta dia tak banyak, baju dia berapa helai je nak pakai, kenderaan dia, rumah dia, kan, hanya untuk berteduh saja. Wa kana aqal kana hisabuhu aisar wa asra. Bila harta dia sikit, tak ada harta, kan, maka hisab dia mudah dan segera, cepat. Kan, macam cerita kisah Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, dia naik sampan, kan, berlayar ke tempat tujuan dia. Dia tak bawa apa-apa pun. Dia hanya bawa selendang di bahu dia saja. Kain selendang, kain ridak yang dia letak di bahunya, itu yang dia bawa pun. Kan, bila sampai ke destinasi, kan, orang akan ambil cukai tengok barang apa yang orang bawa tadi. Lagi banyak barang, lagi banyak cukai dia. Kan, jadi maknanya dia tak bawa apa-apa barang, dia tak payah nak angkat. Nak apa, susah payah. Dia hanya berjalan tanpa bawa barang apa-apa, dia berdiri di depan sekali. Bila sampai di jeti, dia lompat naik ke jeti, maka orang yang jaga kutip cukai kat jeti tu tengok. Tengok dia nak kutip apa, dia pun suruh pergilah. Kamu pergi, jalan keluar. Sebab tak ada apa yang dia bawa, nak bayar cukai apa. Dia hanya selendang di bahu dia sajalah yang dia bawa tadi, kan. Bila dia lepas macam tu, dia fikir, inilah keadaan kita di akhirat nanti macam ni rupa. Ya, sebab apa? Sebab bila tak ada apa yang kita bawa, tak ada harta benda yang banyak yang menyusahkan kita, kita akan mudah saja, kan. Orang tu kata, pergilah kamu, tak ada apalah, kamu nak kena hisap apa, nak bayar cukai apa, tak ada nak kira hitung apa lagi. Orang yang barang banyak tadi, dia akan dihitung lah, lambatlah sikit, kan. Kena ambil masa sikit, tunggu apa, tengok barang bahaya ke, barang tak bahaya ke, barang dibenarkan ke, tak dibenarkan ke, macam-macam. Ada pun orang yang tak ada barang apa, slice pinggang je, macam tu kita pergi. Macam inilah keadaan kita di akhirat nanti, kata dia. Begitulah. Jadi, baik, dia kata wadzalika kaman safara fi ta'irah. Ini seperti mana orang yang bermusafir lah dengan kapal terbang, kan. Ini kita biasa musafir dengan kapal terbang, kan, masuk ke airport sana, keluar dari airport sini, kan. Wa hamala mata'an kathiran, dan dia bermusafir dalam keadaan dia bawa barang yang banyak. Macam kita, kan, pergi, contohnya sebagian pergi Mekah, bawa barang sekian, balik Mekah tu dia barang, kan, macam-macam dia beli,
kan, bawa balik buah tangan kepada anak cucu lah, kawan-kawan lah, rakan-rakan lah, macam-macam lah, dengan kain serban lah, dengan jubahnya, dengan apanya, banyaklah barang dia balik. فإنه إذا بلغ مقصده يحتاج وقتا طويلا لاستلامه وتفتيشه. Dia ni bila dia sampai destinasi dia, kan, bila dia sampai ke destinasi dia, dia berhajat, memerlukan kepada masa yang panjang, kan, untuk maknanya dia nak serahkan barang-barang dia, supaya barang-barang dia nak diperiksa oleh custom, kan, nak cek barang dia ada barang berbahaya ke tak, ke apa nama lebih barang yang tak dibenarkan ke apa ke, macam dicek satu cek, kan. Dia bawa barang yang banyak macam itulah, dia kena cek, ambil masa lama, dia kena cek, dia tak keluar lagi sebab barang dia banyak. Bikhilafi man kana khafifan, ini berlainanlah dengan bersalahlah dengan orang yang dia tak ada barang apa. Dia bawa beg baju selai dolai ya baju. Kan? Laisa ma'ahu syai', tak ada apa dia bawa pun. Tak ada apa. Ya. Wa hisabul akhirah a'sar. Dan hisab di akhirat ni lebih teruklah, lebih berat hisab kita di akhirat nanti. Allahu akbar. Wal wuqufu fiha atwal, dan berdiri di akhirat nanti panjang masa dia, lama masa dia di akhirat. Sebab tu cerita kata fuqara muhajirin masuk syurga 500 tahun sebelum aghniyaihim, sebelum orang kaya di kalangan mereka. Cerita dia. Jadi kata ulama nisbah 500 tahun itu jarak yang terakhir, kan? Jarak terakhir daripada orang fakir yang masuk syurga dengan orang yang terakhir daripada orang kaya masuk syurga. Katanya riwayat macam itulah. Ada yang mengatakan orang yang terakhir daripada ahli syurga, orang fuqara muhajirin, dengan orang yang pertama daripada orang kaya mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, nak cerita bahawa orang miskin ni tak ada apa nak hisap, kan? Jalan macam tu lah, harta benda apa tak ada, kan? Dia nak tanya kepada harta kamu usahakan ni kamu dapat mana, kan, dicek, kan? Lepas tu kamu nafkahkan ke mana. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui lah. Allah maha mengetahui, tapi nak tunjuk kepada kita ni macam mana keadaan kita di akhirat nantilah. Gitu dia. Jadi Nabi kita SAW, man nuqishal hisabu halak, barang siapa yang dihisab secara detail maka dia akan binasa lah. Tetapi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasab hisaban yasira, barang siapa yang diberikan kepadanya kitab melalui tangan kanannya maka dia akan hisab dengan hisab yang mudah. Maksudnya al-ard, dibuka, dibentangkan macam tu saja. Amalan yang pernah dia lakukan tunjukkan pada dia, kemudian disuruh dia pergi. Ya, masuklah kamu ke syurga. Wallahu a'lam. Baik. Wal yanzur ila man kana al-mal wal jah sababu syaqaihi wa amradihi wa humumihi wa ghumumihi. Kemudian hendaklah dia melihat juga kepada orang yang harta dia banyak, kan? Kekayaan dia dan pangkat dia menjadi sebab bagi kecelakaan dia. Lihatlah kepada orang yang berharta tapi hartanya mencelakakan dia. Orang yang berpangkat lalu pangkatnya mencelakakan dia. Lihatlah kepada kesakitannya, kesusahannya, kan? Duka cita dia, kan? Keserabutan dia, kesempitan jiwa dia. Fahuwa yashqi, maka dia orang yang celaka. Wa yata'ab, dan sedangkan dia penat. Fi jam'il mal, dalam mengumpulkan harta, dia berpenat lelah mengumpulkan harta sampai tak tidur malam, tak cukup tidur, kan? Fikir macam mana, fikir macam mana nak lari bercukai dengan bayar cukai dan sebagainya supaya harta dia jangan berkurangan, ya? Penat dia dalam mengumpulkan harta, kan? Gitu. Kadang-kadang sampai tinggal anak isteri 2-3 bulan kumpul harta. Wa nailil manasib, dan mencapai pangkat-pangkat tadi. Macam mana dia begitu susah dan penat untuk sampai kepada pangkat tertentu. Thumma yahmil hammal hifaz 'ala al-mal, kemudian dia maknanya jadi susah pula bila dah banyak harta pula, dia jadi susah pula nak jaga harta dia. Dan dia jadi susah pula nak jaga pangkat dia, kan? Macam orang hari ni, kan, yang ahli-ahli politik ni, menteri-menteri apa semua dia, kan? Sebab depa nak jaga pangkat lah, depa tak tidur, tak lena dan sebagainya. Mesyuarat sana, mesyuarat sini, nak jaga pangkat kedudukan mereka jangan jatuh dan sebagainya, kan? Parti tu nak menang, parti ni nak menang,
Kan, kau ni lantik orang parti dia sebagai presiden, lantik orang parti dia sebagai presiden. Kan? Jadi hidup mereka ni susah, tak tenang, takut kalah. Yang berada di pangkat yang di atas tadi dia lagi takut kalah. Dia takut dia bahawa dia tak akan dapat lagi lah pangkat tu. Dia bimbang sangat-sangat. Yang di bawah pula dia tengok dia cari peluang untuk jatuhkan yang di atas tadi supaya apa? Supaya dia pula dapat naik ke atas. Itulah dia resam dunia ni kan. Yang penuh dengan kekejian. Kan? Yang jadi mangsanya siapa? Rakyat-rakyat ni lah yang jadi mangsanya. Kan? Orang pangkat-pangkat besar ni kita tengok apa yang dah berlaku pada mereka kan. Kemudian dia siasat, tu dia. Jadi mencuri lah apalah macam-macam lah. Wallahu ta'ala alam kan. Itu cerita mahkamah bukan cerita kita lah, kita tak tahu. Mahkamah dah jatuhkan keputusan. Nampak macam mana? Orang ni kena tangkap, orang tu kena tangkap dan sebagainya. Orang ni kena hadapi perbicaraan dan sebagainya. Macam-macam tuduhan. Kan? Allahul musta'an. Ini semua apa? Semua gilakan pangkat dan kekayaan. Tak lain lah pangkat dan kekayaan yang digilakan oleh mereka-mereka ni. Begitu. Baik. Tapi yang paling teruknya para taksub lah. Para pengikut yang fanatik taksub ni kan. Ketaksuban yang menggila tu sampai merosakkan diri mereka lah. Memutuskan hubungan silaturahim dan sebagainya antara kawan-kawan. Begitu. Jadi fayaqdi umrahu muhtamman mughtamman, maka dia habiskan umurnya dalam keadaan susah, duka, serabut. Duk fikir macam mana nak jaga harta dia yang banyak ni, macam mana nak jaga pangkat dia jangan jatuh. Kan, jangan jadi maknanya pangkat dia diambil alih, kerusi dia tu jangan diambil alih orang lain. Dia fikir. Tidur malam tak lena ni. Kan? Stres. Duit banyak dah. Berkepuk-kepuk dah duit. Tu pun tak memberi kepuasan dalam jiwa dia. Itulah dia. Ini realiti yang kita lihat kan. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada keadaan hidup yang macam itulah. Rugi dunia dan rugi juga akhirat lah. Wal'iyadzubillah. Kalau tak sempat bertaubat lah, tak sempat nak kembali kepada Allah Ta'ala, kan? Tak sempat nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, kan? Nak buat apa duit bilion-bilion nak buat apa? Bukan dia ikut kita masuk dalam lubang kubur pun. Liang lahat tu cukup muat untuk tubuh kita seorang ya. Nak masuk setengah orang lagi pun tak boleh. Kan? Orang tak pernah letak harta karun pun dalam kubur bila orang tu mati kan. Jadi direbut oleh waris pula selepas tu yang berebutnya. Bergaduh, berperang, berbunuh-bunuhan antara waris tadi. Kejahilan itulah dia punca. Baik. Kemudian kata Syekh di sini hafizahullah, "Tsumma anzur." Kemudian lihatlah. Madza yahdutsu lahu idza khasira malahu. Cuba lihat bagaimana dia ni, apa yang berlaku pada dia bila dia rugi harta dia. Harta dia dirampas, dicuri. Ya kan? Hidup dengan penuh kemewahan, tiba-tiba duduk dalam lokap, dalam apa? Dalam keadaan keperitan, kesempitan, kesusahan. Umpamanya. Ya kan? Au uqila min masabihi, ataupun dipecat dia daripada pangkat dia. Kedudukan dia. Orang yang hidup penuh dengan kemewahan kan, kelalaian, kealpaan ni tiba-tiba dijatuhkan pangkat dia jadi sehina-hina orang. Jadi macam mana perasaan dia? Cuba tengok. Dia kata sini, wal yanzur, ini realiti kan. Siapa nak nafikan? Semanzur, lihat dia kata apa yang berlaku. Kan? Beza antara orang yang hidup penuh kekayaan kemudian dia jatuh miskin, susah, dengan orang yang memang dia hidup dia sentiasa susah. Kais pagi, kais petang kan. Pergi ke tong sampah ke semua kan, kutip kotak-kotak kan. Kotak-kotak kat tong sampah tu ada orang buang kan. Tong kotak tu sekilo boleh lah 80 sen. Satu kotak tadi kan. Dia kumpulkan botol-botol plastik. Dia ikat, dia sangkut dekat basikal dia. Kan, ataupun kat motosikal buruk dia sangkut, berikat, kemudian pergi ke tempat belian orang membeli botol-botol dalam kotak-kotak ataupun besi-besi buruk dia kan. Dia pun timbang dapatlah RM30. RM30 tu satu nikmat yang besar bagi dia. Dia balik dengan keadaan gembira. Bersegera balik ke rumah dia. Jumpa anak isteri dia balik. Sebelum sampai di rumah, dia beli dulu apa yang tak ada di rumah dia. Beras. Makanan-makanan asas kan. Beras. Apa lagi? Lauk. Minyak masak kan. Untuk anak-anak dia makan di rumah yang sedang menunggu tadi. Lepas tu kalau mampu bayar beli buku. Alat tulis untuk anak dia. Beli buku untuk anak dia kan, beli baju sekolah untuk anak dia
beli beg sekolah untuk anak dia. Kalau dia ada kemampuan, tapi itulah dia, kita tengok kan, ramai orang yang dalam keadaan kesempitan, terutama dalam keadaan ekonomi yang begitu meleset kan. Ekonomi kita ni begitu dahsyat lah. Begitu. Orang susah semakin susah kan. Jadi itulah dia. Kita lihat kan, tapi orang ni di mulut dia berbilion-bilion dia sebut, juta-juta dia sebut. Tapi di sana orang fakir ni, orang susah ni kan berlambak-lambak lagi daripada kalangan rakyat dia pun. Macam mana dia nak jawab besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kamu suka berebut-rebut pangkat, kan? Pangkat dan kekayaan tadi, apa yang akan menguntungkan? Tak ada perkara yang menguntungkan. Sebenarnya mereka telah ditipu oleh sang penipu yang terkenal, itu iblis lah yang telah menipu. Nasallallahu alaihi, kita mohon kepada Allah Taala supaya kita jangan termasuk di kalangan orang-orang yang ditipu, kan? Oleh keseronokan dunia yang sementara. Kan? Sudah dia lihatlah bagaimana keadaan orang tadi. Wa kam min syakhsin kana dhalika sababan fi halakihi wa atabihi. Lihatlah berapa ramai orang yang kekayaannya menjadi sebab bagi kebinasaannya, pangkatnya menjadi sebab bagi kehinaan dia. Lihatlah ya, kejatuhan dia, kebinasaan dan kejatuhan dia, kesakitan dia. Nasallallahu alaihi, mohon kepada Allah Taala keselamatan lah, afiat kan. Begitu cerita dia. Jadi kita ni penat dalam kehidupan dunia ni, penatlah kita kan. Kalau kita hidup tanpa pengetahuan, tanpa ilmu yang benar dan tidak beramal dengan amalan yang soleh, apa lagi kita nak bawa ke alam sana? Cuba fikirkan apa yang kita nak bawa kan. Kita tak bawa apa-apa, kita hanya bawa ni ialah kan. Allah kata, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh kan, sesungguhnya kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang beramal saleh. Ya, itu Allah dah sebut. Allah musta'an. Kemudian yang ke-10 hanya sabil ilal qanaah, sabil jalan untuk kita mencapai ke sifat qanaah itu, an-nazar, melihat, fi at-tafawutil basiti bainal ghani wal faqir ala wajhil haqiqah. Kata dia, lihat kepada perbezaan yang basit, perbezaan yang sedikit kan, yang tidak banyak beza di antara orang kaya dan orang fakir di atas jalan hakikat, di atas cara yang hakikat ni lah. Secara hakikat, tengok beza yang sedikit antara orang kaya dan orang fakir. Fal ghina, katanya, la yantafi' illa bil qalil min malihi. Orang kaya, dia sebenarnya hakikatnya dia tidak mengambil manfaat daripada harta dia yang banyak itu, melainkan hanya sedikit je yang digunakan. Wa huwa ma yasuddu hajatahu, iaitu sesuatu yang boleh menutup hajat dia. Merasa lapar pagi ni, nak sarapan, nak makan, duit ada, boleh pergi beli apa yang dia nak beli makan. Mungkin dia pergi kedai yang mahal-mahal harga lah kan, sarapan. Tapi kalau ada duit sikit, sikit duit nak sarapan apa, boleh lah beli nasi lemak yang RM1 kan, nasi lemak kosong kan. Kalau nasi lemak ayam tu mungkin RM5, RM6. Dia beli nasi lemak. Orang kaya beli nasi lemak, orang miskin pun boleh beli nasi lemak. Cumanya nasi lemak orang kaya ni, yalah, ada ayam, ada apa, paru dan sebagainya kan. Mungkin harganya boleh sampai ke RM6, RM7. Orang miskin, nasi lemak je. Tapi nasi lemak kosong yang ada hanya sambal, yang ada timun sikit, sambal pun, ikan bilisnya tak ada pun, ikan bilisnya telah dimesin, kan? Itu pun mungkin kepala ikan bilis je yang dimesin, dimasak dengan sambal, dia bau-bau ikan bilis ya. Kan? Ada kacang mungkin 3 biji atau 2 biji kacang tanah yang digoreng tu kan. Timun sepotong, sehiris timun, ya. Okey. Jadi ada sambal kuah, atau mungkin dia boleh minta sikit, boleh kuah lebih sikit. Kan? Kuah lebih sikit boleh. Orang tu pun berbuh lebih lah kuahnya kan. Lauk tak ada lah, nasi dan sambal. Sambal ikan bilis yang itulah kan. Kalau ikan bilis yang goreng-goreng tu mungkin ada 2 ekor ikan bilis kan, yang besar batang lidi tu kan.
Jadi orang fakir boleh makan nasi lemak juga, orang kaya boleh makan nasi lemak juga. Jadi beza dia sikit je, basit. Okey, jadi orang kaya dia tidak mengambil manfaat daripada harta dia yang banyak-banyak ni, yang bilion ni, harta dia yang million, harta dia ni yang juta ni, belikan sikit je. Itu wa huwa ma yasuddu hajatahu, apa yang boleh menutup hajat dia. Sarapan, makan tengah hari. Sebab apa yang kita perlu dalam kehidupan ni, makanan dan minuman lah, itu yang kita sangat perlu dalam kehidupan. Pakaian tu mungkinlah sekali salah. Tapi makan dan minum setiap hari. Dan satu hari kita memerlukan mungkin sekurang-kurangnya 1 kali. Jadi begitu. Baik, wa ma fadula min an dhalika falaysa lahu. Apa yang lebih daripada hajat dia tu, yang berbilion, yang berjuta dalam akaun dia tu, sebenarnya bukan untuk dia. Wa in kana yamlikuhu, walaupun itu nama atas nama dia. Nama si fulan. Okey. Akaun bank sekian-sekian, nama si fulan, nombor akaun sekian, nilai dia, simpanan dia ada berapa angka. Kan, 12 angka ke berapa angka ke. Kan, tak kisahlah. Jadi itu ya, hanya dia boleh tengok di situ jelah. Buka ke komputer tengok, oh ada banyak ni. Kan, lepas tu itulah dia kembangkan, mungkin dia melabur sana sini, tengok besok tengok pula, oh naik lagi kan. Angka aja. Itu sudah dah. Baik, jadi apa yang lebih itu sebenarnya bukan untuk dia, walaupun dia memilikinya. Wa in kana yamlikuhu. Kemudian kata di sini, ini maknanya khabar yang realiti lah, yang dilalui oleh semua orang lah. Cerita yang macam ni kan. Dulu dan sekarang lah macam tu. Falau nazarna ila aghna rajulin fil alam. Dia kata kalau kita lihat kepada orang yang paling kaya di dunia ni. Siapa paling kaya di dunia? Bill Gates. Siapa paling kaya di dunia ni? Tengok pada orang yang paling kaya di dunia. Paling kaya di Malaysia. Apa? Raja gula ke raja apa kan? Kaya. Okey. Tengok. La najidu. Kalau kita lihat kepada orang paling kaya, kepada orang di dunia ini, nescaya kita tidak akan dapati annahu yastati' an ya'kula min at-ta'am akthar mimma ya'kulu mutawassit al-hal aw al-faqir. Mana kita tengok dia tak mampu nak makan makanan lebih banyak daripada orang yang hidup fakir atau orang yang hidup dalam keadaan sederhana ni. Bahkan dia makan lagi sikit. Kita tengok kan pemakanan orang yang takut mati kan. Biasa orang jaga kesihatan lah. Kan semua orang takut mati kan. Dia jaga kesihatan. Tengok pinggan dia besar. Tapi nasi ada mungkin dalam 2 sudu nasi. Ada sayur. Mungkin ada ikan-ikan berkhasiat semua kan. Ikan steam ke apa ke. Macam tu ya. Segenggam pun tak sampai. Tak sampai dia punya makanan dia dalam dia punya plate dia. Dalam pinggan dia. Makan kan. Oh itu makanan dia rupanya. Kan. Padahal dia orang yang kaya. Orang yang pangkat dia tinggi. Ya kan? Tapi pemakan dia tak lebih banyak daripada orang yang hidup fakir atau orang yang hidup dalam keadaan sederhana tadi. Bahkan rubbama kana al-faqiru aktsara aklan minhu. Barangkali orang fakir ni lebih banyak makan daripada dia. Kan kita tengok kan ni realiti kan. Kadang-kadang kita tengok orang fakir ni makan nasi dengan ikan masin yang berkuahkan air sejuk. Siapa tak percaya saya cakap. Kan? Jadi mana ini realiti yang berlaku. Dulu saya belajar di pondok, cerita masa kita belajar pondok kan, sekolah pondok. Kan semua pelajar susah miskin kan. Jadi maknanya bekalan tak sampai, duit tak ada. Yang ada beras, ikan masin mudah dapat kan. Jadi kita buat macam mana? Kita masak nasi, ya. Lepas tu kita ambil air kosong, air sejuk. Tuang atas nasi tadi. Dan kita ambil ikan masin tu. Ikan masin tu kita pecah-pecah-pecahkan dia, kita gaul dengan nasi tadi, kita makan. Oh dalam keadaan lapar, 1 pinggan pun habis, kan? Begitu. Dia rasa masin sikit nasi tu kan, ada air kuah dia tu, memudahkan perjalanan nasi ke tekak kan, dan seterusnya ke dalam perut kita lah. Jadi maknanya, bahkan terkadang, dia kata, rubbama terkadang, kanal faqiru aktsara aklan minhu. Lebih banyak makan daripada orang kaya. Sebab orang miskin ni dia nak tenaga yang banyak. Sebab dia nak bekerja berat. Setiap macam mana dia nak kerja kontrak kan. Nak bancuh simen. Nak angkat simen.
Kan nak angkat bata, nak angkat pasir, memerlukan tenaga. Tenaga datang daripada makanan tadi. Makan banyak. Gitu. Lepas tu dia makan-makan, tenaga tu habis lah. Makan pula. Wa bi'ibaratin ukhra, dan dengan ibarat yang lain ataupun dengan ayat yang lain kita katakan hal yastati'ul ghani an yashtariya mi'ata wajbatin fayakuluha fi anin wahidin. Kan, dengan ayat yang lain kita tanya, adakah orang kaya mampu untuk membeli 100 jenis makanan lalu dia makan 100 jenis makanan itu dalam satu waktu? Boleh ke tak boleh? Memang confirm tak boleh lah. Kan? Dia duit banyak, pergi pasar malam, waktu banyak bazar Ramadan. Bazar Ramadan kan, macam-macam jenis-jenis kuih ada pada bazar Ramadan ni. Warna-warni, makanan, minuman yang berwarna-warni kan. Yang mata dilihat, Allahu Akbar. Oh, teringin tu, teringin ni. Jadi maknanya bila masuk tangan kosong, bila keluar tu kiri kanan. Apa nama, tangan dia ada bekas makanan. Oh, pegang 5 plastik sini, 5 plastik sini, bawa balik makanan ke rumah. Sampai di rumah tengok, oh, isteri dia pun beli juga. Alright. Saya anak dia balik, anak dia pun beli juga. Oh, letak di atas meja makan, penuh meja makan tadi kan. Makanan yang berbagai. Mampu tak dia makan semua makanan tu? Confirm tak mampu. Ini sudut makanan. Au mi'ata thawbin. Dia beli dalam satu masa 100 helai pakaian. Boleh ke tak boleh? Fayalbisuha fi anin wahidin. Dia pakai 100 pakaian tu dalam satu masa. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Atau alfa markabah, atau dia beli 100 kenderaan. Duit banyak. Apa beli? Koleksi. Dia buat kenderaan koleksi. Ada orang yang dia minat himpun kenderaan kan, koleksi dia. Daripada berbagai negara, daripada berbagai jenama kenderaan. Pembaziran. Tak apa, macam mana dia kata aku hobi aku macam tu. Pulanglah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Contoh dia. Ini tentulah orang yang gaji bulanan dia bukan gaji yang ribu-ribu macam ni. Mungkin gaji sebulan 200-300 ribu punya gaji kan. Beli kereta yang macam-macam jenis kereta di rumah dia tak dapat nak parking. Gitu. Jadi dia beli 1000 kenderaan dalam satu masa. Fayarkabuha fi anin wahidin. Boleh tak dalam satu masa dia tunggang dia naik kenderaan yang 1000 tadi? Tentu tak. Boleh. Au mi'at darin, ataupun dia beli 100 buah rumah, fayaskunuha fi waqtin wahid, dalam satu masa dia duduk di 100 buah rumah tersebut. Mampu tak mampu? La, dia tidak. Bal lahu min at-ta'am fil yawm 3 wajabatin tazidu qalilan aw tanqus. Bahkan bagi orang kaya dengan orang miskin ni sama aja. Kan, dia memerlukan makanan pada satu hari 3 kali makan ataupun lebih daripada 3 kali ataupun kurang daripada 3 kali. Walil masturi kadzalika mithluhu. Walil masturi kadzalika mithluhu. Mana untuk orang miskin, mastur ni orang miskin, susah. Macam tu juga seperti dia. Kan? Wal lahu min al-libasi 3 qita'. Kan? Bagi dia ada pakaian 3 pasang pakaian umpamanya. Lebih atau sedikit. Kan? Dia sama juga lah. Wala yastahliku min al-ardi fi waqtin wahidin illa mitran fi mitraini, ya, sawa kana qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Maknanya dia tidak digunakan masalah yastahlik min al-ard fi waqtin wahid. Dia tak akan dapat gunakan di bumi ini dalam satu masa illa mitran, ataupun 1 meter ataupun 2 meter je pakaian dia tadi. Sama ada dalam keadaan dia duduk diri ke, duduk ke, baring ke, tu yang dia pakaian dia yang digunakan. Fa'ala ma yuhsadu wa huwa yuhasabu ala kulli ma yamliku. Apa kepentingan orang nak hasad dengan kekayaan dia? Apa pentingnya? Apa perlunya orang nak hasad pada kekayaan dia? Sedangkan nanti dia akan dihisap di atas segala apa yang dia miliki. Kita akan dihitung di atas apa yang kita miliki. Allahu Akbar kan. Dah banyak benda dah kita himpunkan. Macam mana kita nak buat? Banyak barang yang kita telah himpunkan. Apa yang kita nak buat sebelum kita mati? Itulah dia. Pinggan mangkuk ni kan tak tahulah. Pinggan mangkuk macam-macam jenis pinggan mangkuk. Padahal nak guna sebiji, 2 biji atau 3 biji mangkuk nak guna kan. Bukan sampai 50 mangkuk pinggan dan sebagainya. Kita nak guna dalam satu masa. Allahu Akbar. Itulah dia.
وقد فهم هذا المعنى حكيم هذه الأمة Abu Darda radhiyallahu anhu telah memahami makna ini oleh hakim. Hakim ni orang yang bijaksana lah di kalangan umat ini, iaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Hinama qala, ketika dia berkata, kata siapa? Kata ahlu Abu Darda. Ahlul amwali ya'kuluna wa na'kulu. Orang-orang yang mempunyai harta benda, yang kaya, mereka makan. Dan kita pun makan, kata dia. Wa yashrabuna wa nashrabu, dan mereka minum dan kita pun minum juga. Wa yalbasuna wa nalbasu, mereka berpakaian, kita pun berpakaian juga. Wa yarkabuna wa narkabu, mereka berkenderaan dan kita pun berkenderaan. Walahum fudulu amwalin, dan mereka mempunyai kelebihan harta yang banyak. Yanzuruna ilaiha, yang mana mereka melihat kepada harta benda mereka. Wa nanzuru ilaiha ma'ahum, dan kita juga melihat harta benda mereka bersama dengan mereka. Wa hisabuhum alaiha, dan hisab mereka itu atas mereka, atas harta mereka itu, atas mereka. Maknanya mereka akan dihisap dengan harta mereka. Daripada mana kamu dapatkan, kepada mana kamu keluarkan, nafkahkan. Wa nahnu minha bara', sedangkan kita berlepas diri daripada apa yang mereka miliki. Kan? Mereka tanggung sendirilah harta mereka, sebab kita nak tanggung ke harta kita. Wa qala aidan, dan dia kata juga, kata siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-aghniya'a yamtanun annahum Alhamdulillahilladzi ja'ala al-aghniya'a yatamannawna annahum mithlana 'inda al-maut wa la natamanna annana mithlahum hina idhin ma ansafana ikhwanuna al-aghniya' yuhibbunana 'ala ad-din wa yu'adunana 'ala ad-dunya. Kata Abu Darda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang-orang kaya mereka bercita-cita agar bahawa mereka seperti kita ketika nak mati. Ketika dekat nak mati ni, dia bercita-cita kalaulah mereka macam kita. Wah, tak ada apa-apa ni. Wala natamanna, dan kita tidak bercita-cita untuk jadi seperti mereka ketika kita nak mati. Dan tidaklah para sahabat itu berlaku adil kepada kita. Tidaklah para sahabat kita yang kaya itu berlaku adil kepada kita. Yuhibbunana 'ala ad-din, mereka mencintai kita di atas agama. Wa yu'adunana 'ala dunya, dan mereka memusuhi kita di atas agama. Maksudnya mereka menekan pijak kita untuk dapat kekayaan dan sebagainya. Itulah yang berlaku kan. Nasallallahu al-afiyah. Bal jaa hadzal ma'na fi sunnah an-nabawiyyah, bahkan makna ini datang dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW. Kan makna ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang qala Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu, dia kata ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaqra alhaakum at-takatsur. Aku datang menemui Nabi SAW sedang baginda membaca alhaakum at-takatsur, membinasakan kamu oleh mengumpul-ngumpulkan, memperbanyak-banyakkan harta. Yaqul, Allah Ta'ala kata, yaqul ibnu Adam, berkatalah oleh anak Adam, mali, hartaku, وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. Hai anak Adam, adakah engkau memiliki harta? Hal laka ya ibn Adam, adakah engkau ni ada harta, hai anak Adam? Illa ma akalta, melainkan apa yang engkau makan, itulah engkau, lalu engkau habiskan dia. Aw labista fa'ablaita, atau apa yang kau pakai maka engkau binasakan dia. Maksudnya pakaian kita jadi reput, makanan kita jadi najis, pakaian kita jadi reput. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau engkau bersedekah maka itu engkau telah kedepankan. Kan? Engkau kedepankan, maksudnya engkau kedepankan, engkau telah hantar ke sana. Engkau telah hantar ke sana sedekah engkau itu ke mana? Ke alam akhirat lah, untuk dia pungut balik. Macam kita lah duduk sini, kita duduk sebelah ni, sana sungai ataupun parit. Dan parit kecil, sungai kecil tu kan, kita sebelah ni, kita ada
barang yang kita bawa. Jadi kita nak macam mana kita nak bawa ke seberang sana kan? Kita belum boleh pergi ke sana lagi. Sebab belum ada jambatan dan sebagainya. Jadi kita campakkan dulu barang-barang kita. Sebelum kita pergi ke seberang sana, kita buat apa? Kita ambil barang, kita campak barang kita ke sana, barulah kita pergi. Bila kita pergi, barulah kita akan ambil balik barang kita yang kita campak ke seberang tadi. Itulah dia kehidupan dunia dan akhirat. Itulah kata Nabi SAW kan. Kata Allah Ta'ala hadis kursi ni dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Zuhud wa Raqaiq kan. Kata anak Adam, hartaku lah. Bahawa yaqul kata Nabi SAW lah. Kata Nabi SAW, yaqulu ibn Adam. Kata anak Adam ni bukan di kursi ni, hadis biasa. Hartaku, adakah bagi engkau ya anak Adam ada harta kan, kecuali apa yang kau makan lalu kau binasakan dia, apa yang kau makan tu jadi tanah, atau apa yang kau pakai maka pakaian kau akan reput, atau apa yang kau sedekah maka apa yang kau sedekah tu engkau telah hantar dia, amdaita engkau telah melalukan dia, telah membawa dia pergilah begitu. Innal qani'a qad la yanalu min at-ta'ami atyabah. Innal qani'a, sungguhnya orang yang ada sifat qanaah, qad la yanal min at-ta'am, dan barangkali dia tidak boleh makan makanan yang terbaik. Kan? Orang yang hidup sederhana ni mungkin dia makan makanan biasa, kan? Yang tidak terlalu sedap, pun tak sedap. Wala min al-libas as-salah, tidak berpakaian dengan pakaian yang cantik, indah. Wala min al-'aishi arghadah, tidak kehidupan yang dia panggil kehidupan yang menyelesakan. Walakinnahu yan'amu birridha akthar min at-tama', bahkan dia hidup dengan bernikmat dengan redha, kan? Maksudnya kehidupan dia penuh dengan redha terhadap apa yang Allah telah berikan kepada dia, lebih banyak daripada sifat tama'. Wa in kana at-tama' arghadu 'aishan minhu, walaupun orang yang tamak itu lebih selesa hidup daripadanya. Li'anna al-qani'a, kerana orang yang bersifat qanaah itu yanzur ila al-musir, dia melihat kepada apa yang mudah, kan? Dia melihat kepada apa yang mudah bagi dia. Wa ma yamliku, dan apa yang dia miliki. Fayarahu, maka dia melihatnya, la yantafi'u illa biqalil, dia melihat bahawa dia mengetahui apa yang dia miliki itu, dia tidak mengambil manfaat melainkan sedikit saja daripada apa yang dia miliki. Walakin sayuhasabu an kulli ma yamliku, akan tetapi dia akan dihisab di atas setiap apa yang dia miliki. Allahu akbar. Setiap apa yang kita miliki kita akan dihisab dengan cara dia. Kamu beli handphone ni, kan? Daripada mana duit kamu dapat beli handphone ni? Kemudian handphone ni kamu guna macam mana, cara kamu guna dia, kepada apa kamu guna dia, kan? Begitu juga kan, baju ni yang kamu pakai, daripada mana kamu dapat duit belikan baju ni, dan seterusnya lah. Gitu. Jadi dia mengetahui bahawa orang yang qani' ni, dia mengetahui bahawa akan dihisab di atas setiap apa yang dia miliki. Kalau banyak apa yang dia miliki, maka banyaklah hisab dia. Kan? Kalau sikit apa yang dia miliki, maka sikitlah hisab dia. Itulah cerita dia. Kan? Setiap orang mengikut amalan ataupun ikut apa yang dia usahakan di dunia ni, dia akan dapatlah. Thumma liya'lam al-'aqilu, hendaklah orang yang berakal ni mengetahuilah, anna kulla halin ila zawal, bahawa setiap hal itu dia akan pergi kepada tiada. Setiap yang ada akan pergi kepada tiada dan binasa. Fala yafrahu ghaniyun hatta yatgha wa yabtara, maka janganlah orang-orang kaya itu terlalu bergembira sehingga dia jadi melampau dan menghinakan orang, kan? Wala ya'asu faqirun, janganlah orang fakir jadi putus asa, hatta ya'sa wa yakfura, sehingga dia jadi ahli maksiat, dia jadi kafir kepada Allah Ta'ala. Janganlah. Fa innahu la faqra yadumu, sesungguhnya tidak ada kefakiran yang akan berterusan. Kefakiran itu tidak akan berterusan. Hidup fakir kita di dunia ni. Ya, wala ghinan yadumu, begitu juga kekayaan tidak akan berterusan. Bahkan kita akan sampai kepada satu titik terakhir dalam kehidupan, maka kita akan tinggalkan kefakiran itu dan kita akan tinggalkan kekayaan itu. Wa kam min rijalin nasha'u ala furushil hariri wa sharibu bi ku'usil dhahabi wa warathu kunuzal mali
وأذلوا أعناق الرجال وتعبدوا الأحرار فما ماتوا حتى اشتهوا فراشا خشنا يقي الجنب عض الأرض. Dia kata di sini, berapa ramaikah manusia atau bukan lelaki, rijal ni orang lelaki lah, termasuklah perempuan. Nasha'u ala furushil hariri, yang mereka itu hidup di atas kapek perbaidani sutra. Berapa ramai yang kita lihat. Wa syaribu bi ku'usiz zahabi, yang mereka minum dengan gelas-gelas emas. Wa warathu kunuzal mal, dan mereka mewarisi gedung-gedung harta kekayaan. Wa adallu a'naqar rijal, dan mereka merendahkan leher-leher manusia. Maksudnya apa? Maknanya mereka upah orang untuk pikul barang-barang mereka di atas bahu-bahu tadi kan. Jadi maknanya panggil orang untuk tundukkan kepala dia untuk angkat barang-barang dia. Kan? Ataupun menghina orang dengan kekayaan dia. Wa ta'abbadul ahrar, dan menjadikan orang merdeka sebagai hamba. Dia bagi duit lah. Orang ni kalau kita bagi duit, dia akan jadi hamba kita. Suruh buat apa saja dia akan buat. Janji bayar. Kan? Fama matu, maka tidaklah mereka mati hatta ishtahu firashan. Maka tidaklah mereka mati sehingga mereka inginkan hamparan khashinan. Ya. Itu firash, hamparan yang kasar. Yaqil jamba, yang boleh melindungi lambung ini daripada gigitan bumi. Apa maksudnya? Itu kain kapan lah. Kapan kan yang menutupi, yang melapisi di antara kulit dengan tanah sehingga remput kapan tadi. Waraghifan min khubzin yahmil batan min qarsil ju'i. Ya. Dan mereka teringinkan sekeping roti yang boleh menahan kelaparan. Wa akharuna qasul mihan wal balaya, dan orang lain pula mereka menghadapi segala ujian dan bencana. Wa dhaqul alama wal hirman, dan mereka merasai kepedihan dan kesusahan. Wa tawul layali bila ta'amin, hidup bermalam dalam keadaan tidak ada makanan, berlapar. Fama matu, dan tidaklah mereka mati hatta zdahamat alaihimun ni'amu, tidaklah mereka mati sehingga segala nikmat datang kepada mereka. Tentulah mereka orang yang beriman dan beramal saleh, tapi mereka orang yang fakir di dunia. Wa takatharatil khairat, dan kebaikan-kebaikan itu jadi banyak untuk mereka. Wa saru min suratin nas, dan mereka menjadi antara manusia yang paling gembira di alam seterusnya. Wa sayusawwi al-maut bainal ahya jami'an, kematian akan menyamakan di antara semua kehidupan. Kematian akan menjadikan orang kaya sama seperti orang miskin. Yani al-ghina wal faqir sama. Al-ghaniyu wal faqiru, orang miskin dan orang kaya sama dalam kematian. Fadudul ardi la yafruqu bainal maliki wal ajiri, maka ulat-ulat di bumi tadi, ulat-ulat yang memakan tubuh jasad manusia di bumi, mereka tidak membezakan di antara raja, di antara orang kaya dan orang bawahan. Wala baina as-su'luki wal amiri, tidak membezakan di antara orang miskin dan ketua, rakyat dan ketua. Wala bainal kabiri was saghiri, tidak membezakan di antara orang dewasa dan kanak-kanak. Fala yajza'u faqirun bi faqrihi, oleh itu maka janganlah orang fakir dia rasa cemas, dia rasa duka cita, dia rasa gundah, dia rasa gulana, susah hati. Jangan. Wala yabtaru ghaniyun bighinahu, janganlah orang kaya berasa sombong dengan kekayaannya. Wa ma ajmalal qanaah, sungguh indah sifat qanaah ini. Faman iltazamaha nala sa'adata, barang siapa yang melazimi sifat qanaah dia akan mencapai kebahagiaan. Wa ma ahwaju ahli al-ilmi wad da'wah litahalli biha, sesungguhnya orang yang berilmu dan orang yang berdakwah tadi, maknanya teramat berhajat untuk menghiaskan diri mereka dengan sifat al-qanaah, hatta yakunu a'lama hudan wa masabih ad-duja, sehingga mereka menjadi tanda bagi orang-orang yang mendapat bukti ataupun contoh bagi orang-orang yang mendapat petunjuk, dan lampu-lampu yang menerangi bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Walau tahalla biha al-'amatu lazalat ad-da'in wal ahqad, kalaulah
orang-orang awam berhias dengan sifat qanaah ini, melakukan sifat qanaah ini, nescaya akan hilanglah sifat dengki kan dan busuk hati. Wahallatil ulfatu wal mawaddatu, akan berlakulah kasih sayang dan kesatuan di antara mereka. Id aktsara asbabil khilafi, kenapa? Karena banyaknya sebab-sebab perselisihan, wasyiqaqi dan perpecahan bainan nas, di antara manusia, bisababid dunya, adalah dengan sebab harta dunia, wattanafusi 'alaiha, dan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. وما ضعف الدين في القلوب إلا من وما ضعف الدين في القلوب إلا من مزاحمة الدنيا له, dan tidaklah lemahnya agama dalam hati seseorang melainkan apabila dia bersibuk-sibuk dengan urusan dunia. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala, dan benarlah Rasulullah sallam ketika Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran itu aku takut ke atas kamu, walakinni akhsha, akan tetapi aku takut, aku bimbang, an tubsata dunya alaikum, akan dibentangkan, diberikan, dihamparkan kepada kamu kemewahan dunia, kekayaan dunia, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana keduniaan, kekayaan itu dihamparkan, dibentangkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Fatanafasuha, maka mereka berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Kama tunafisuha, sebagaimana kamu berlumba-lumba merebutkannya. Wa tuhlikukum, maka ia akan membinasakan kamu, kama ahlakathum, sebagaimana harta dunia itu membinasakan mereka, orang-orang yang sebelum kamu. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang hendak mengambil peringatan? Wahal min mu'tabir, maka adakah di sana orang yang hendak mengambil pengajaran? Yaj'alu ma yamliku min dunyahu fi yadayhi, dia menjadikan apa yang dia miliki daripada dunia di dua tangan dia, wa yuhadhiru an tataqarraba ila qalbihi fatufsiduhu, lalu dia bimbang bahawa harta itu akan mendekat kepada hatinya, lalu harta itu akan membinasakannya. Ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kita ada mudghah, ada seketul daging. Idza saluhat, apabila dia baik, saluhal jasadu kulluh, mesti akan baiklah tubuh kita seluruhnya, tubuhnya seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila dia binasa, rosak, fasadal jasadu kulluh, maka akan binasalah jasadnya seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah ia adalah hati. Wa an rajulin, daripada seorang lelaki min Bani Sulaim, daripada Bani Sulaim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu bahawa dia bersabda, inna Allah Ta'ala yabtali al-'abda, sesungguhnya Allah Ta'ala menguji hamba, fima a'tahu, pada apa yang Allah berikan kepada dia. Segala pemberian Allah Ta'ala kepada kita ni adalah ujian. Kekayaan, kemewahan, kemiskinan, apalagi kesusahan, kesempitan, ini semua adalah ujian daripada Allah Ta'ala, kan? Fa in radiya bima qasamallahu lahu, kalau dia redha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, burika lahu fihi, akan diberkati untuknya padanya, wa wasi'ahu, dan akan menjadi keluasan baginya, ya? Akan cukup baginya, cukup. Wa illam yarda, kalau dia tak redha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, lam yubarak lahu, tidak akan diberkati untuknya, walam yazid ala ma kutiba lahu, tidak akan ditambahkan ke atasnya apa yang telah dituliskan untuknya. Tidak ada kelapangan dan kecukupan buat dia lah. Itulah cerita dia. Kemudian seterusnya yang ke-9, al-barakatu fi syukri ni'amillahi wa adami kufraniha, keberkatan itu pada kesyukuran terhadap segala nikmat Allah dan tidak mengkufurinya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7, ba'la a'udzu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, ingatlah sewaktu Tuhanmu telah mengingatkan, dan memberitahu kepada kamu, mengiklankan kepada kamu, mengumumkan kepada kamu oleh Tuhan kamu, la in syakartum, jika kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, semuanya aku akan
tambah untuk kamu semua. Wala in kafartum, dan jika kamu semua kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, amat keras. Qala Ibn Katsir rahimahullahu, kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, iaitu la in syakartum ni'mati alaikum, sekiranya kamu semua bersyukur di atas nikmatku ke atas kamu, la azidannakum minha, aku akan tambahkan ke atas kamu nikmatku daripada nikmat-nikmat itu. La in kafartum, dan jika kamu kufur, ay kafartumun ni'am, sekiranya kamu kufur kepada nikmat-nikmat itu, wasatartumuha, ya, dan kamu tutup nikmat itu, wajahadtumuha, dan kamu ingkari nikmat itu, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku Allah Ta'ala amat keras. Itu dia. Satartumuha, kamu tutup dia, kamu lindungkan dia, kamu sembunyikan dia, ya, tidak kongsikan dia dengan bayar zakat dan sebagainya. Wadzalika, demikian dan demikian itu, bisalbiha anhum, akan ditarik nikmat itu daripada kamu, wa iqabihi iyahum ala kufriha, wa iqabuhu, dan siksaan Allah Ta'ala kepada kamu semua di atas kekufuran kamu terhadap nikmat-nikmat tersebut. Inilah tafsir Ibnu Katsir. Inna fi hadhihi al-ard mata'an jadzaban barraqan, sesungguhnya di bumi ini ada harta benda yang begitu menarik, ya, begitu menarik pandangan, menarik hati, dan dia tu berkilauan. Harta tadi emas kan, berkilauan, barraqan. Wa hunaka arzaqun wa auladun wa syahwatun wa ladaidun ja'ahum wa sultan, dan di sana ada rezeki-rezeki dan anak-anak pinak, dan ada kehendak syahwat dan segala kelazatan, pangkat dan kerajaan di dunia. Wa hunaka, di dunia ini juga, ni'amun ataha Allahu li'ibadihi, yang Allah berikan kepada segala hamba-hambanya, fil ardi, di bumi ini, talattufan minhu, sebagai kelembutan daripada Allah Ta'ala, ya, wahibatan khalisatan, sebagai kurniaan yang suci, yang apa nama, yang khalisah ni, yang semata-mata daripada Allah. Ya, Allah tak minta balas, sebab Allah bagi kita, Allah tak minta apa pun. Allah bagi dunia pada kita, kekayaan, kemewahan, kan, makanan, pakaian, kesihatan, Allah bagi pada kita, ya kan? Jadi Allah tak minta balik pun ganti dia, balasannya. La ya'liquha bima'siyatin wala ta'atin fi hadhihi, la yu'alliquha bima'siyatin wala ta'atin fi hadhihi al-hayati ad-dunya, ya. Jadi yang mana Allah tidak mengenalkan banyak, la ya'liquha bima'siyah, yang tidak perlu kita untuk dapatkan segala kurniaan tadi dengan melakukan maksiat kepada Allah. Begitu juga dengan tidak perlu dengan ketaatan dalam kehidupan dunia. Maknanya Allah bagi juga, kan? Kalau kamu tak taat pun Allah bagi, kalau kamu buat maksiat pun Allah bagi juga. Kan? Berapa ramai orang yang kaya raya tapi ahli maksiat, kan? Begitu juga ada orang yang taat, dia juga dapat apa yang Allah beri. Jadi maknanya begitu, ahli maksiat dapat, orang yang taat pun dapat juga daripada kelebihan dunia ni. Wa in kana yubariku lit-ta'i' wala fil qalil, walaupun Allah Ta'ala memberkati, kan, dan Allah memberkati bagi orang yang taat itu walaupun pada yang sedikit, wa yamhaqul barakah, dan Allah Ta'ala hapuskan keberkatan daripada orang yang maksiat itu, walau kana fi yadihi al-katsir, walaupun dia dapat banyak. Jadi Allah tetap bagilah kurniaan kepada orang miskin ataupun orang kaya, ahli maksiat ataupun ahli taat, Allah bagi. Gitu. Walakin hadha kulluhu laysa qimatun thabitatun baqiyah, akan tetapi dunia yang Allah Ta'ala bagi segala-gala nikmat ni tidak ada nilai yang tetaplah yang akan kekal, kan, di dunia ini. Innama huwa mata'un, dia hanya satu keseronokan dunia, kan, gitu je. Kelebihan kurniaan dunia, mahdudun, mata'un mahdudul ajal, yang dia sampai kepada tempoh yang tertentu je, bukan sepanjang-panjang masa, bukan selama-lamanya, kan. La yurfa'u wa la yakhfad, dan dia tidak akan bertambah, dia tidak akan berkurang, dia tidak akan diangkat, dia tidak akan direndahkan,
ولا يعد بذاته دليل كرامة الله عند الله كريم ولا دليل كرامة عند الله أو مهانة. Bukanlah kekayaan dan kemewahan itu sebagai bukti kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Bukanlah kemiskinan itu sebagai bukti kekayaan daripada Allah Ta'ala. Tak. Ya, wala yu'tabar bidzatihi alamat ridha min Allah. Bukanlah kerana kekayaan, harta benda, kemewahan itu menunjukkan tanda redha Allah ataupun tanda murka Allah. Kalau tak ada harta, bukan Allah murka maksudnya. Innama huwa mata'un. Dia hanya mata', kebendaan saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. فَمَا أُوتِيتُم, apa yang telah diberikan kepada kamu min syai'in, daripada sesuatu ini, kan, harta benda itu, فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا, hanya keseronokan, kebendaan harta dunia. وَمَا عِندَ اللَّهِ, apa yang ada dari sisi Allah Ta'ala itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih dan kekal lah, lebih baik dan kekal. Ini khairun fi dzatih, lebih baik maksudnya pada zat dia. Kebendaan, kekayaan di akhirat itu lebih baik pada zat benda tu. Wa abqa fi muddatihi, dan kekal masa dia. Kan tak ada kesudahan lah dalam akhirat, dalam syurga. Famata'ul hayatid dunya zahidun hina yuqas ila ma 'inda Allah. Jadi kebendaan dunia ni hanya benda yang akan jadi benda yang dibenci, yang tak disukai ketika kita nak kiaskan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala daripada kenikmatan dalam syurga. Wa mahdudun, dan terbatas. Hina yuqas ila faid al-munasib, dan terbatas bila kita bandingkan dengan limpahan kurnia Allah Ta'ala di akhirat nanti. Wa mata'ul hayatid dunya mahdud, kan? Kelebihan harta dunia ni hanya terbatas kepada beberapa masa sahaja. Aqsa amadihi lil fardi umur al-fard, maksudnya tengok macam mana umur kita tu, macam itulah apa yang kita akan nikmati pada harta tersebut. Kalau panjang masa kita, panjanglah sikit di dunia ni, tapi tak panjang mana pun dunia ni, ya. Itu ikut umur manusia lah macam mana. Jadi itu dia, wa huwa bil qiyas ila ayyamillah wa madhi'in aw takad, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi kita sampai di sini lah, kita tanda di sini, kita berhenti dulu. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi biiznillahi wa taufiqhi, dengan izin Allah Ta'ala dan taufiknya pada masa yang akan datang. Dan kita tanda di sini tempat kita berhenti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.